Bertemu kembali dan selamat datang ke saluran YouTube Sherry on the Move video ke-69 ruangan Sherry NN berbicara. Untuk video kali ini saya akan kongsikan dengan anda perkara-perkara penting yang perlu dilakukan oleh pramugara dan pramugari sewaktu bertugas. Video yang bakal anda tonton sebentar lagi telah dirakamkan pada bulan November 2021 untuk tontonan pelajar-pelajar di salah sebuah sekolah di Malaysia. Ia adalah permintaan dari sepupu saya yang bekerja di sekolah itu. Semua tugas-tugas penting dan utama ini ialah mengenai keselamatan. Menghidangkan makanan dan minuman bukan keutamaan nombor satu bagi pramugara dan pramugari. Apabila bekerja, semuanya mengenai keselamatan. Safety, safety, safety. Semoga video ini dapat menambahkan lagi pengetahuan kepada anda. Selamat menonton. Sebaik sahaja tiba di pejabat di lapangan terbang, anak-anak kapal akan melaporkan diri ataupun sign in melalui komputer yang telah disediakan. Kemudian kami akan pergi ke bilik taklimat. Taklimat itu akan diketuai oleh ketua pramugara atau ketua pramugari ataupun penyelia penerbangan. Antara salah satu topik penting yang perlu disoal atau dibincangkan ialah mengenai safety dan first aid. Insiden dan kecemasan jarang berlaku di dalam penerbangan. Oleh kerana itulah kami perlu sentiasa mengulang kaji, sentiasa perlu ingat teknik dan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya terjadi sesuatu perkara yang tidak diingini. Anak-anak kapal wajib membawa buku manual ataupun safety manual yang setebal ini dan juga lesen di setiap penerbangan. Lesen itu membawa maksud yang kami telah menjalani latihan dan lulus ujian kecemasan dan juga pertolongan cemas. Lesen itu valid untuk 1 tahun sahaja. Selepas tamat tempoh, anak-anak kapal harus pulang ke akademi untuk menjalani latihan dan ujian praktikal dan teori. Sekiranya tidak memperbaharui lesen, bermakna anak-anak kapal tidak boleh bertugas. Apabila bertugas, sebaik sahaja anak-anak kapal masuk ke kabin pesawat, kami akan memeriksa segala peralatan kecemasan. Contohnya botol oksigen, alat pemadam kebakaran, peti pertolongan cemas, jaket keselamatan dan juga tali pinggang tambahan. Begitu juga dengan alat intercom kerana ia penting untuk komunikasi antara rakan-rakan setugas. Sekiranya terdapat kekurangan atau sebarang kerosakan, kami akan memanggil engineer untuk membetulkan. Sebenarnya komunikasi antara anak-anak kapal adalah berantai. Contohnya saya memulakan tugas di KLIA dan saya perlu menunggu kapal yang ingin pulang dari Kuching. Jadi anak-anak kapal di dalam pesawat itu telah menulis laporan sekiranya ada peralatan yang rosak ataupun barang-barang yang perlu ditukar ataupun barang-barang kecemasan yang perlu ditukar. Dan laporan itu akan dibaca oleh ketua kami pula. Walaupun telah mendapat laporan, tetapi kami tetap akan menjalankan rutin wajib iaitu memeriksa segala peralatan kecemasan yang ada di dalam kabin pesawat. Jika ada sebarang penambahan kerosakan ataupun kekurangan peralatan kecemasan, kami akan beritahu kepada ketua kami dan ketua pula akan menulis laporan dan akan memanggil engineer untuk menggantikan barang itu. Andai kata kami melakukan 3 atau 4 penerbangan dalam satu hari, kemudian penerbangan terakhir itu kami akan pulang semula ke KLIA ataupun bermalam di bandar-bandar lain. Sekali lagi, ketua kami perlu menulis laporan untuk dibaca oleh engineer di lapangan terbang itu dan untuk pengetahuan anak-anak kapal yang akan mengambil alih kapal itu pada keesokan harinya. Setelah semua penumpang masuk ke pesawat, ground staff di lapangan terbang akan berikan semua dokumen kepada ketua penerbangan kami dan kemudian beliau akan beritahu kepada juruterbang di dalam kokpit. Selepas semuanya selesai, sudah mendapat clearance, maka pintu pesawat pun boleh ditutup. Komunikasi antara kami anak-anak kapal sangat penting dan segala apa yang perlu dilaporkan, kami akan laporkan kepada ketua kami, manakala ketua kami pula perlu melaporkan kepada juruterbang. Bagi juruterbang pula, komunikasi antara mereka dengan engineer dan juga air traffic controller sangat-sangat penting. Saya beri contoh, sekiranya kapal A baru sahaja berlepas dalam keadaan cuaca yang baik, kemudian kapal B berlepas dan juruterbang di dalam kapal terbang B sudah merasai turbulence, keadaan
angin juga bertukar dan juruterbang perlu memberitahu kepada air traffic controller. Seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, komunikasi adalah sangat penting. Ia adalah satu komunikasi berantai antara semua pihak. Tugas pramugara dan pramugari sebenarnya bukan hanya untuk menghidangkan makanan atau minuman. Sebenarnya tugas kami ialah untuk menjaga keselamatan penumpang. Begitu juga dengan juruterbang. Tanggungjawab mereka juga adalah sangat besar. Selain komunikasi, kerjasama juga adalah sangat penting. Kami anak-anak kapal juga memerlukan kerjasama dari penumpang. Dan itulah apabila anak-anak kapal memberi arahan, maka para penumpang juga perlulah mengikut segala arahan yang telah diberikan. Terutama sekali apabila ia membabitkan mengenai keselamatan dan kecemasan. Walaupun video pada kali ini agak pendek tetapi ia padat dengan isi-isi penting. Sekali lagi ingin saya nasihatkan kepada anda supaya sentiasa bekerjasama dan mendengar arahan dari pramugara dan pramugari sewaktu di dalam penerbangan. Baiklah, saya berhenti setakat ini. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Waktunya anda luangkan amat-amat saya hargai. Kita berjumpa lagi di dalam video yang akan datang. Kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye.